Assalamualaikum, bertemu lagi kita di dalam channel Unlimited Bonsai bersama saya Iman. Hari ini kita akan bahas lagi berkenaan dengan bonsai-bonsai. Kepada yang pemula, ini adalah channel yang sangat sesuai kepada anda. Kepada yang baru kepada channel ini, jangan lupa subscribe, like dan tekan loceng, tombol loceng. Alright, seperti yang tuan-tuan nampak dekat depan ni, sekarang ini adalah polybag yang asal. Saya beli, dia memang ada dalam polybag yang ni. Tapi sekarang saya dah masukkan dia ke dalam polybag ini. Ini kita ada cerita berkenaan dengan ini dalam video part 2, kalau tak silap saya. Kenapa kita tanam dia dekat sini? Kita tanam dekat sini, untuk yang pada yang baru saya bagi tahu lagi sekali, kita tanam dekat sini sebab kita tak ada tanah ataupun tak ada tanah yang luas dan kita masukkan dia dalam sini. Dia lebih kurang macam kita groundkan dia di ground, di tanah. Kita tanam dekat tanah. Ini usia pokok ni bersama saya selepas masukkan dalam polybag ni lebih kurang dalam sekarang sudah masuk 5 minggu. 5 minggu kalau kita tengok akar dia sudah cukup kuat. Dia dapat menampung beban. Sekarang dia akar dia sudah banyak. So batang dia pun kita tengok sudah ada sedikit perubahan. Mungkin tuan-tuan tak dapat nampak sebab tuan-tuan dekat. Batang dia pun sudah agak besar sedikit. Akar pun sudah banyak. Tengok kuat. Right. So dia dalam keadaan macam ini, mungkin saya akan letak lagi dalam beberapa bulan ataupun beberapa minggu lagi. Lepas tu kalau saya berkenan dengan dia punya batang pun sudah okey, semua sudah okey, saya akan mula membentuk dia menjadi bonsai yang saya inginkan. Dan lepas tu saya akan masukkan dalam pasu. Kalau tuan-tuan dapat nampak sekarang, nak tengok dekat bahagian bawah di sini, sini sudah nampak akar. So bila kita sudah berpuas hati dengan keadaan pokoknya, nanti kita akan buang plastik bag ni dan kita akan tinggalkan. Lepas tu kita akan semur dengan air tanah ni, seperti tanah ni sekarang ni. So kita akan mula membentuk bonsai, sama ada kita buat dia masuk ke dalam pasu ataupun kita buat dia untuk apa yang dia orang panggil bonsai on the rock. Lebih kurang macam tu lah. Saya pun baru lagi, so saya pun tak tahu nama jenis-jenis dia ni. Nama-nama style dia ni terlalu banyak, so saya pun tak berapa tahu lah sebab saya pun masih lagi baru. Alright, tapi sekarang kita sudah dapat nampak. Tengok tuan-tuan dapat nampak. Dapat nampak tak dia punya bentuk? Dia sudah semakin hampir kepada bentuk bonsai yang kita inginkan. Right? So nanti kita akan potong dan kita buat dia punya canopy ataupun iPad dekat sini, ataupun dia kalau dekat Indonesia dia panggil mahkota. Kita akan bentuk mahkota dia, kita akan bentuk dia punya ni dahan kiri dan kanan. Alright, pokok ni saya sengaja nak tunjuk sebab pokok ni dia memang macam ni. Bila saya beli tu dia bentuk dia memang macam ni. Memang ada bentuk sebenarnya. Kalau tuan-tuan dapat nampak, lenggokan dia tu memang dah ada. Dan ranting dia pun memang dah macam ni dah. So bila saya tengok dia keadaan dia macam ni, saya terus beli. Sebab kalau kita tengok daripada ni, sekarang tinggal ranting-ranting ni untuk tambah-tambahkan dia punya ranting kopi. So dia lebih memudahkan kerja kita untuk menjadikan pokok ni jadi bonsai lah. Mungkin dia akan jadi lebih cepat.
So kita sudah ada canopy dia dekat sini, kita sudah ada dia punya efek ataupun kita sudah ada dia punya mahkota, tinggal untuk bentuk ranting saja. So sebelah sini dah ada, sebelah kiri pun dah ada. So kita, untuk ranting ini kita perlukan dia balance, jangan terlalu banyak di sana, jangan terlalu banyak dekat sini, dan jarak di antara kiri dan kanan ni, dia punya ni jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Sekarang yang ini dengan yang ini agak jauh, so saya kena besarkan yang ini, ranting antara dua ni saya kena besarkan. Mana satu yang tepat besar, saya akan gunakan untuk ranting yang ke sebelah sini, sebab tinggal dekat sini. Lebih kurang macam itulah, panjang sikit. Yang ini nanti akan kita potong bagi pendek, sebab dia dekat atas. Dari bawah dia besar, lepas tu mengecil ke atas. Right. Tujuan satu lagi, kenapa saya tunjukkan dekat tuan-tuan, sebab saya nak tunjukkan kenapa saya masukkan dia dalam pasu ni. Saya masuk ke dalam pasu ni sama macam polybag, saya groundkan dia dekat sini sebab batang dia masih kecil. Untuk bonsai yang satu ni saya hendak batang dia besar sikit lah, lebih kurang besar sikit daripada ni lah. Lebih kurang dalam 2 inci ataupun 2 inci setengah. Saya rasa cukup sesuai dengan pasu-pasu yang saya ada dalam stok saya lah. Sebab bonsai ni dia bergantung dekat pasu, bukan setakat pokok saja cantik, pasu pun kena cantik. Right? Usia pokok ni bersama saya sekarang saya rasa sudah dalam 5 bulan juga, ataupun dalam 5 bulan, sorry. Usia pokok ni bersama saya dalam lebih kurang dalam 5 minggu. Tapi dekat kedai pokok tu saya rasa memang dah lama lah, tapi masalah dia tanam dekat polybag kecil, sebab tu pokok dia tak besar-besar. Bila kita tanam polybag ini dekat pasu macam ni ataupun dekat polybag tadi, nanti akar dia akan ni, batang dia pun akan jadi besar, akar dia akan lebih selesa, dia tak akan stres dekat situ. Ini dalam keadaan macam ni, untuk yang baru jangan fikir banyak sangat. Sebenarnya kalau keadaan dah macam ni, ini boleh dikatakan 70% jadi. Cuma kita kena tunggu sahaja, tunggu ranting-ranting. 70% puning, tinggal 80% dan 90%, 100%. Saya rasa untuk mencapai 100% memakan masa jugalah. Kalau daripada sekarang, saya rasa dalam 6 atau 7 bulan ataupun 8 bulan dia sudah jadi bonsai yang dikatakan 100% bonsai yang cantik. So jangan ketinggalan, sebab tu saya kata tekan tombol loceng tu supaya anda dapat notification daripada saya, dan saya akan update setiap kali saya buat video. Kenapa saya cakap buat macam tu? Sebab bonsai jeliti ni ataupun shumei ni ataupun santalia ni, dia cepat sikit. Dia tak macam pokok-pokok lain. Pokok lain pun cepat, tapi dia paling cepat. Dia nombor 2 cepat sebenarnya. Ficus paling cepat, spesies ficus. Saya suka jeliti sebab batang dia nanti, buat masa sekarang batang dia nampak, tengok batang dia ni agak kasar sikit, warna hitam. Nanti kalau batang dia dah besar, batang dia ni akan bertukar jadi warna putih, berkilat. Alright, ini jawapan kepada antara jawapan kepada soalan tadi, kenapa saya tanam dalam pasu ataupun tanam dalam polybag. Lepas tanam dalam polybag, tanam lagi dalam polybag. Ini salah satu daripada dia punya jawapan kenapa saya tanam dalam polybag. Alright, yang ini adalah akar. Alright, akar yang ini, akar dia dulu saya potong, saya tanam dalam polybag, saya potong, saya angkat akar ni. Akar yang dalam polybag dulu tu, saya buka polybag, akar tu tinggal dekat situ. So bila akar tu tinggal dekat situ, dia jadi macam ni lah. So untuk santalia ni, macam saya cakap tadi, dia senang hidup. So akar dia pun kita boleh jadikan bonsai juga, bonsai kecil, ataupun kalau dalam istilah orang yang bermain bonsai ni, mereka panggil ni mame ataupun shito. Tapi untuk macam saya ni, saya panggil dia saiz kecil sajalah, saiz small. Bagi saya ada large, small dan medium dan small. So nanti kita akan cabut keluar. Selepas kita tengok dia mana satu yang sesuai untuk dijadikan mame, kita akan cabut keluar dan kita akan bentuk dia menjadi bonsai. Akar dia ni, dia
berselera. Maksudnya tadi dia tak tersusun. So bentuk dia nanti boleh dikatakan sangat-sangat original. Maksud saya sangat-sangat original. Dia tak ada dia tak dibentuk, dia memang dah terbentuk sedia awal. Dia memang sudah semula jadi terbentuk. So tak ada orang yang bentuk dia bentuk diri sendiri. Lebih kurang macam tu lah. So bila kita keluarkan nanti, kita tengok mana satu sesuai, kita akan terus pasukan dan jadikan bonsai. Untuk akar yang macam ni, kebanyakan mereka dekat luar sana tu ataupun saya telah buat rancangan ataupun planning, saya nak buat style cascade sebab dia memang dah ada bentuk yang mungkin akan nantilah kita tengok. So jangan ketinggalan kepada yang baru kepada channel ini, macam saya cakap tadi, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan tombol loceng supaya anda akan terus mengikuti bonsai ini daripada kecil sehingga dia besar. Bayangkanlah kalau tuan-tuan bersama saya daripada sekarang dan sehingga bonsai ini menjadi bonsai yang betul-betul kita katakan 100% bonsai. Jangan ketinggalan kalau nak ikut. Boleh tengok daripada video 1, video 2, video 3 dan ini adalah video yang keempat. So akan seterusnya saya akan cuba buat video sebanyak yang mungkin yang mengikut perkembangan pokok-pokok yang saya ada supaya senang kita belajar. Tahu tak? So itu sahaja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Semoga tuan-tuan tidak ketinggalan. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh komen di ruangan komen. Saya akan cuba jawab secepat yang mungkin. Saya akan scroll dan saya akan pastikan jawab soalan tuan-tuan dan puan-puan, saya akan jawab satu-satu. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini dah boleh ni. Ini pun dah boleh. Ini pun dah boleh. Banyak bonsai aku ni. Geng. Boleh. Very good. Akar dia sudah berwarna hijau sekarang. Tengok akar dia. Tengok. Tengok dia sudah terbentuk sendiri. Tengok dia sudah ada bengkok pergi bawah, naik balik. Atau ada tumbuh balik dekat sini. Nantilah kalau sudah siap, kalau dia sudah mencapai ke tahap yang kita inginkan, kita akan keluarkan. Nanti saya akan buat video lagi. So jangan ketinggalan. Tengok yang satu ni. Yang ni. Tengok. Ini nanti kita akan potong akar kecil-kecil. Mana dia punya pokok dahan tu? Tengok dia punya batang. Tu batang bawah tu. Cantiknya. Sangat-sangat cantik. Baik. So ini adalah satu sebab kenapa kita tak potong dulu, kenapa kita tanam kat sini dan kenapa kita tak buang dia punya akar. Inilah sebabnya.